اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi sebelum kita sambung pembicaraan kitab Fathul Mu'in, nak baca sikit ni hak dalam kitab Fathul Mu'in. Kita bicara hak maghrib tadi. Kita bicara maghrib tadi, hak berkaitan dengan khusyuk dan berkaitan dengan solat di awal waktu. Khusyuk dan berkaitan dengan solat di awal waktu. Hak berkaitan dengan solat di awal waktu tu hak berkaitan dengan syarat sah sembahyang, mengetahui masuk waktu. Dia berkait dengan syarat sah sembahyang, mengetahui masuk waktunya. Di muka surat 102 tu, di surat 102 berkaitan dengan syarat solat yang keempat, mengetahui masuk waktu. Kemudian bicara berkaitan dengan sunat solat di awal waktu di muka surat 105. Di surat 105, petok yang ketiga daripada atas. Kita baca sedikit, baca hak Arab, kemudian terjemahan tu saya terjemahan ikut hak mudahlah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Far'un, satu cabang. Yundabu ta'jilu salatin walau isya'an li awwali waqtiha li khabarin afdal a'mali as-salah li awwali waqtiha. Disunatkan bersegera solat, sunat segera solat, walau isya'an, walaupun semai isya'. Sunat segera solat. Sebab dalam mazhab Hanafi, solat isya' disunatkan perlewat. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun solat isya' sekalipun, sunat segera solat di awali waktiha, bagi awal waktunya, kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul amal as-salat di awali waktiha. Seafdal amalan ialah sembahyang di awal waktu. Tu sunat segera solat. Mana sunat solat di awal waktu. Wa ta'khiruha an awwalihi litayakkuni jama'atin asna'ahu wa in fahusyat ta'khir malam yadikil waktu. Dan sunat dilewatkan solat daripada awal waktu. Sunat dilewatkan solat dalam waktu kerana yakin berjemaah di tengah waktu. Kalau semayang awal waktu seorang diri, kalau semayang di tengah waktu, semayang lewat, boleh berjemaah. Macam contohnya orang perempuan, maknanya kalaulah tunggu suami balik, boleh berjemaah semayang asar contohnya. Boleh berjemaah dengan suami sembahyang asar, tapi lewat, sunat lewatkan solat. Sunat lewatkan solat. Sebab apa? Lebih utama kita kejar jamaah daripada solat awal waktu. Lebih utama kita kejar solat berjemaah daripada solat awal waktu. Sekarang ni perempuan kalau solat asar awal waktu memang seorang diri. Nak tunggu suami balik kena tunggu pukul 5.30, pukul 6 lah. Disunatkan pelewat mana.
Wa in fahusyat takhir, sekalipun keji lewat tu, lewat sangat ni bukan nak setengah benar, sekalipun sunat pelewatkan solat untuk dapat berjemaah. Selama tidak sempit waktu, daklah siapa ke nak rapat dengan maghrib lah. Tapi pukul 6.30 asar ni, Allah, keji dah lewat tu, sekalipun wa in fahusyat takhir, sekalipun keji lewat tu, 6.30 dah mayang lagi, dah tunggu suami. Tapi tunggu suami ni dia yakin lah, maknanya suami dekat dah nak sampai rumah. Contohnya dia pun tunggu, boleh tahulah suami keluar pejabat pukul berapa. Kalau kata ada sedikit-sedikit jam tu, lewat-lewat sampai pukul berapa. Oh, pukul 6 suku 6.30. Suami pun tak semayang lagi, sebab dia tak sedap dah nak semayang. Sebab dia rasa tubuh dia, pakaian dia, sehari dia buat kerja ni, nak semayang tu dengan tok mandi tu apa, suami dia rasa macam mana bak dia kerja ni, kerja berat sikit hari tu, berpeluh-peluh dah, nak semayang rasa tak sedap. Zuhur tak apalah, awal lagi, asar tu rasa tak sedap, dia nak balik rumah dia juga. Dia beritahu suami dia tak semayang lagi ni. Mana tapi pukul 6, 6.30 baru sampai. Sekalipun keji lewat tu, tetap sunat tunggu juga. Sunat melewatkan solat. Sampai ada 3 sunat melewatkan solat. Tapi kita nak bicaranya bersegera sunat, bersegera solat hukumnya adalah sunat. Kemudian hak berkaitan dengan hukum khusyuk, hak di surat 168. 168 petok yang ketiga daripada atas. Ni kita ikut kitab, ikut dia lah, kita ikut kitab. Kita ikut kitab. Wa sunna fiha ay fi salatihi kulliha khusyu'un biqalbi bi alla yuhdira fihi ghaira ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirah. Dan disunatkan padanya, yakni pada sembahyang sekaliannya, disunatkan akan khusyuk dengan hati. Apa khusyuk? Dengan bahawa tidak hadir padanya selain daripada barang pada solat. Kena ingatlah solat je. Dan sekalipun berkait dengan akhirah, tak mahu ingat ke lain, nak ingat solat je. Bukan kata Rasul nak ingat syurga. Tak. Mana sekalipun hak berkait dengan akhirah pun jangan hadir dalam hati. Hadir dalam hati ni hanya semata-mata hak berkaitan dengan solat. Perbuatan solat, bacaan solat, tu khusyuk dia. Jangan hadir selain daripada hak barang yang ada dalam solat. Tapi nak cerita sini, disunatkan pada solat sekalinya akan khusyuk dengan hati. Sunat disunatkan akan khusyuk. Tu je lah. Buka kitab fiqh mana pun sama. Itu mudah saja bicara. Kita tak ngaji banyak pun kita tahulah. Salat waktu sunat, khusyuk dalam solat hukumnya sunat. Ini bicara hak perkara-perkara yang disunatkan. Kalau kita bicara tadi hak dalam kitab Fathul Mu'in. Haji. Lepas tu nak kata menggalakkan solat lewat ke, menggalakkan tak khusyuk ke, tu atas tafsiran hati masing-masing lah tu. Perkara sunat. Kita khusyuk ni makna kita ingat kita sedang buat apa, berdiri menghadap Allah, kita sedang buat apa, kita rokok tunduk kepada Allah, kita sedang sujud kepada Allah, kita sedang membaca ayat Al-Quran, kita sedang berzikir, kita sedang berdoa. Ada ni. Itu khusyuk tu. Ni kitab Fathul Mu'in muka surat 67. Petok bawah sekali.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa yanwi bihi sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu anil asghari wa illa nawa bihi raf'al hadasil asghari au nahwaha khurujan min khilafi mujibihil qaili bi'adabin diraj. Wudu ini, wudu yang disunatkan, diambil ketika permulaan mandi wajib, diniatkan sebagai sunnah mandi. Saja aku berwudu kerana sunat mandi. Mana niat wudu untuk menunaikan perkara yang disunatkan ketika mandi. Yang disunat ketika mandi. Ataupun tak ada payah-payah ni. Niat saja aku mengambil wudu. Okey dah. Saja aku mengambil wudu. Ada. Yang pertama niat dengan wuduk tu sunat ketika mandi. Ataupun ada dalam syarahan ni, ataupun kata Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, ataupun di niat wuduk pun tak apa dah. Niat sunat ketika mandi ataupun niat wuduk jika junub belaka tanpa hadas kecil. Oh payah tu. Seperti junub belaka tanpa hadas kecil. Terjemahan dia. Arabnya in tajarradat janabatu anil asghari, jikalau diterjemah dengan junub belaka, jikalau sunyi janabahnya daripada hadas kecil. Apa makna? Dia berjunub tapi dia tidak berhadas kecil. Dia berjunub berhadas besar tetapi dia masih lagi ada wuduk. Dia belum berhadas kecil. Contohnya macam mana? Dia tidur rapat papan punggung, wuduk dia tak batal. Tiba-tiba dia bermimpi keluar air mani. Wuduknya masih lagi ada. Tak ada ni. Dah keluar mani tu wuduk batal ke dak? Oh jangan lupalah, perkara yang membatalkan wuduk terdahulu keluar sesuatu daripada dua jalan, kemaluan hadapan ataupun kemaluan belakang selain daripada mani. Keluar mani wuduk tak batal. Ingat dah dahulu? Di antara perkara yang membatalkan wuduk keluar sesuatu daripada dua jalan, kemaluan hadapan atau kemaluan belakang, melainkan keluar mani. Tidak membatalkan wuduk. Sekarang dia tidur duduk, wuduk dia ada. Bila dia tidur dalam keadaan duduk molek, wuduk tak batal. Tiba-tiba dia bermimpi keluar air mani, maka wuduk dia kekal. Maknanya dia berjunub, tetapi dia masih lagi sunyi daripada hadas kecil. Mana dia belum berhadas kecil. Jadi payah sikit lah. Sebab biasanya orang yang berjunub dia tak ada air semayang. Sebab dia berjunub dengan bersetubuh. Bersetubuh tu batas semayang awal-awal lagi dah. Apa dah ni? Jadi payah sikit nak contoh. Macam mana dia berjunub berhadas besar tapi dia masih lagi suci daripada hadas kecil, dengan bahawa dia masih lagi ada air semayang. Dia masih lagi ada air semayang. Tapi nak semayang tak boleh lah sebab dia berhadas besar. Tak boleh lah nak semayang. Tapi di dianya masih lagi ada wuduk. Apa guna wuduk tu? Dia boleh sambung tidur semula tanpa makruh sebab dia ada air semayang. Sebab orang berjunub, dia ambil semayang, kemudian dia bersetubuh, wuduk dia memang batal, maka dia berhadas besar lepas bersetubuh.
Wuduk dia sudah batal. Kita sebut dah melepaskan. Wuduk untuk tidur tidak batal melainkan bersetubuh. Orang ambil wuduk untuk tidur. Dia tidur, lelap, pejam mata, wuduk tak batal. Dia bersentuh suami isteri, wuduk tak batal. Maknanya dia tidur dalam wuduk. Yang batal wuduk untuk tidur adalah bersetubuh. Dia pun bersetubuh. Wuduk dia batal awal lagi. Wuduk untuk tidur dia pun batal. Dia nak sambung tidur makruh melainkan dia kena ambil wuduk lain. Sebab sambung tidur dalam keadaan berhadap besar makruh. Kena mandi wajib lah dulu. Jangan tidur dengan keadaan berhadap besar. Ni bukan hadap kecil, hadap besar. Tidur dalam keadaan berhadap besar hukumnya makruh. Ada ni. Buat apa-apa kerja dalam keadaan berhadap besar hukumnya makruh. Melainkan untuk apa? Untuk sementara ambil wuduk. Barulah tak makruh tidur, tak makruh memasak, tak makruh makan. Tapi kena ambil wuduk lah dulu. Macam orang perempuan contohnya. Haid dia kering. Tapi dia tak mau mandi lagi. Zuhur lambat lagi. Kering belah pagi ni. Pukul 8, pukul 9 kering haid. Dia malah lah nak mandi lagi. Sebab apa? Zuhur lambat lagi nak masuk. Makruh seumpama tu. Melainkan ambil wuduk sementara. Ambil wuduk lah. Ambil wuduk sebagai sementara. Sebab dia tak mau mandi wajib lagi. Pada ni. Jadi kalau nak sambung tidur keadaan berjunuk, makruh melainkan ambil wuduk. Jadi sekarang ni dia berjunuk kerana dia bermimpi keluar air mani. Wuduk dia masih lagi ada sebab dia tidur dalam keadaan punggung dia rapat. Sebab dia keluar air mani ni patutnya wuduk batal lah. Ada batal sebab dia tidur molek. Keluar air mani berjunuk batal wuduk disebut dengan tidur. Tapi oleh kerana wuduk asal pun tak batal, wuduk tu tidur pun tak batal. Mana apa? Dia boleh sambung tidur. Tak makruh dah lah. Ada ni. Ataupun dia bangun daripada tidur selepas keluar mani tu, dia tambah mandi wajib lagi. Nak mandi wajib nanti. Tapi dia ada air semayang ada kan? Maka tak makruh lah dianya. Sebab dia ada air semayang. Jadi maknanya dia ni, ni jarang berlaku lah. Dia jarang berlaku. Dia berjunuk, wuduk dia ada. Payah nak jumpa lah. Cerita masalah tadi pun cerita masalah je. Tak pernah berlaku pada siapa-siapa pun. Tidur duduk. Orang tidur ni melentang. Orang tidur ni tidur melentang. Tak ada tidur dalam keadaan duduk. Ni cerita tidur dalam keadaan duduk, wuduk tak batal. Dia mimpi keluar mani. Dia berharap besar wuduk dia masih lagi ada. Dia nak mandi wajib, tetap sunat ambil wuduk. Wuduk sebagai sunat ketika mandi. Pada ni wuduk ada lagi, tetap sunat ambil wuduk. Dan wuduk ada lagi. Ini wuduk untuk mandi wajib. Ini wuduk sunat asing. Dan nak niat macam mana? Niat sebagai sunat ketika mandi je lah. Jangan niat mengangkat adab besar. Sebab niat mengangkat adab besar ni dia belum niat mengangkat adab kecil, dia belum beradab kecil nak niat macam mana. Maka niatnya niat mandi sebagai niat wuduk sebagai sunat ketika mandi. Ataupun dalam syarahan ni, ataupun saja aku ambil wuduk kerana Allah, okey dah. Saja aku ambil wuduk kerana Allah. Cuma jangan sesekali niat saja aku mengangkat hadas kecil. Sebab belum lagi berhadas kecil. Kalau juga berhadas kecil, dia ni berhadas besar serta berhadas kecil, dia pun nak mandi wajib. Ni hak biasa berlaku. Dan dia disunatkan ambil wuduk. Niatnya macam mana? Supaya diniatkan menyingkirkan hadas itu atau niat sepadanya. Niat menyingkir hadas, niat mengangkat hadas. Saja aku mengangkat hadas kerana Allah. Niat mengangkat hadas lah. Niat mengangkat hadas kecil. Kan kita dahulu kan, banyak kan dia ada berapa niat wuduk kita dahulu. Ada 7-8 niat wuduk dalam kitab Fathul Mu'in. Di antara yang niat mengangkat hadas, di antara niat taharah daripada hadas, itu di antara niat. Maka bolehlah niat mengangkat hadas kecil. Sebab apa? Sebab memang sedang berhadas kecil.
Tetapi kalau tadi masalah pertama, dia berhadas besar, tapi dia tidak berhadas kecil. Dia tetap sunat ambil wuduk walaupun dia masih lagi ada wuduk. Sebab ini wuduk yang disunatkan ketika mandi. Walaupun dia ada wuduk, dia tetap sunat ambil wuduk untuk sunat mandi. Ada ni. Dia ada wuduk, dia berhadas besar, keluar mani kerana bermimpi ketika tidur dan kerana duduk yang wuduknya tidak batal. Maka dia berhadas besar tapi tidak berhadas kecil. Maknanya dia masih lagi ada wuduk. Tetap disunatkan berwuduk ketika kita nak mandi wajib. Sebab itu sunat ketika mandi wajib. Walaupun wuduk ada, tetap sunat ambil wuduk ketika kita nak mandi wajib. Dia gitu je. Walaupun wuduk masih lagi ada, tapi lah niat, jangan niat makan hadas kecil. Sebab belum lagi berhadas kecil. Tetapi hak biasanya kita ni berhadas besar serta berhadas kecil. Maka niat wuduk tu, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Saja aku bersuci daripada hadas kecil kerana Allah. Itu contoh dia. Ataupun saja aku ambil wuduk kerana Allah. Dia ginilah. Hak tu niat paling mudah. Jadi maknanya dia berwuduk di awal mandi wajib. Walaupun dia ada wuduk, walaupun dia wuduk tak ada, niat mudah, saja aku ambil wuduk kerana Allah. Dia hak niat mengangkat hadas kecil ni. Niat mengangkat hadas kecil. Kan dahulu bicara bab niat wuduk kan. Orang kita ni popular niat dua. Niat ada dalam Fatul Mu'in ada 9 lafaz niat. Tapi yang popular kita niat dua. Saja aku ambil wuduk kerana Allah, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Popular dua. Cuma orang tua-tua lama banyaknya saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Orang sekolah-sekolah sekarang hak muda-muda ni, saja aku ambil wuduk kerana Allah. Saja aku ambil air semayang kerana Allah. Anak setakat dimaklumkanlah. Tapi kalau orang tua-tua, kebiasaannya niat, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Contoh dalam kitabnya, kitab Hidayatus Salikin. Orang tua-tua kita banyak ngaji kitab Hidayatus Salikin. Maka niat wuduknya, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Tapi memang kalau tengok dalam buku-buku sekarang, kebanyakan niat saja aku mengambil wuduk ataupun saja aku mengambil air sembahyang kerana Allah. Kita bicara dah niat wuduk dahulu. Niat mengangkat hadas kecil, tu kena berlalu lah. Ni kalau kita berwuduk di awal mandi wajib, yang disunatkan kita berwuduk dalam keadaan kita belum lagi berhadas kecil, kita ambil wuduk, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Tidak sah niat gitu. Sebab belum lagi berhadas kecil. Tapi kalau niat ambil semayang, okey je lah. Niat sunat ketika mandi, okey juga. Niat ambil semayang, okey juga. Niat ambil semayang lah hak mudah. Sekarang, hak dalam kitab kita ni, kalau kita mandi wajib, berhadas besar tapi belum berhadas kecil, kita tetap disunatkan ambil wuduk. Niatnya macam mana? Saja aku menunaikan sunat ketika mandi. Payah niat gitu. Hak dapat temuin kita ni dalam I'anah comel, dan syarah dia. Apa niatnya? Saja aku berwuduk kerana Allah, saja akan bersemayang kerana Allah. Mudah tu lah. Kemudian hak biasa kita ni berhadas besar serta berhadas kecil. Maka kita berwuduk di awal mandi wajib, niatnya apa? Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Ataupun mudah-mudah, saja aku berwuduk, saja aku mengambil air semayang kerana Allah. Hak tu cukup mudah. Mengangkat hadas kecil ni yang kena beralus molek. Sebab kita dahulu masa bicara niat wuduk, hak bicara niat wuduk dahulu, kalaulah kita ni daim hadas, kita daim hadas, orang yang berkekalan keluar hadas kecil,
orang yang berkekalan keluar hadas kecil. Contohnya orang dedah, orang besar, perempuan istihadah, perempuan haid hadas besar, perempuan nifas hadas besar, perempuan istihadah hadas kecil yang kekal kewajipan sembahyang. Maka dah istihadah hadas kecil tu sentiasa keluar sikit. Orang dedah, orang besar, air kecil tu hadas kecil, keluar sikit. Dipanggil daim hadas. Orang yang berkekalan keluar hadas kecil. Nak ambil sembahyang dia ada syarat dia lah. Jangan lupa dahulu syarat dianya kena tunggu masuk waktu. Tu syarat dia. Kemudian dia kena basuh darah istihadah tu. Dia kena basuh air kencing tu. Kemudian segera pakai penutup. Kalau istihadah pakai hifazah, pamper, modeh. Kalau orang dedah pakai modeh juga, pinjam lah. Bukan pinjam lah. Pinjam ni kena pulang balik macam dah kecil dah. Najis dah. Mana kena pakai modeh juga ni. Orang kecil dedah, air kecil dia keluar. Dengan modeh tu cukup dah ke rejak? Sebab orang kecil dedah ni bukan air kecil keluar banyak. Air kecil keluar banyak 24 jam matilah dianya. Kekeringan, tak ada air lah tubuh dianya. Orang dedah ni dia keluar setitik, lama-lama keluar setitik. Ke macam mana kecil dedah ni? Mana titik 24 jam? Ke macam mana? Gitu? Dah mati ke? Habis air dalam perut dia? Dah. Orang kecil dedah, air kecil dia keluar, tapi tidaklah kata berturut-turut tau. Jadi dengan paper, dengan modeh tu boleh tak memastikan air kencing tu tidak merata-rata. Sebab tujuannya pakai penutup untuk memastikan najis air kencing tu tidak merata-rata. Kalau zaman dulu dia pakai cawak. Dalam kitab dia ajar kain buat 4 penjuru. 4 penjuru, lepas tu masuk dalam celah kangkang. Cawak lah orang panggil. Cawak lah. Dan apa beza dengan orang dulu, orang perempuan tak pakai cawak? Orang perempuan sebelum ada model, dia tak pakai cawak 4 penjuru tu. Kan pakai cawak belaka kan. Budak-budak pun pakai cawak. Kain cawak tu lah. Kain apa pakai? Budak-budak tu kain dia basuh tu. Cawak lah kau. Kain cawak zaman dulu lah. Jadi budak-budak kecil pakai kain cawak. Perempuan haid pakai kain cawak ke tak? Pakai kain cawak juga tak? Sama dengan lelaki yang dedah. Dan kita ajar pakai cawak. Sekarang ni dengan model tu boleh tak nak memastikan air kencing tu tidak merata? Kalau boleh, okey lah. Mana orang istihadah pakai model, orang dedah pun pakai model. Jadi dia wajib basuh darah istihadah, dia wajib basuh air kencing, segera pakai hifazah model, ambil air semayang, kemudian hanya boleh 1 fardu sahaja dengan 1 wudu, tapi boleh banyak semayang sunat. Itu termaklum. Dalam kita niat tu ketika basuh muka tu tidak sah kalau kita niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Sebab ada kecil dalam istihadah sentiasa keluar, ada kecil dedah sentiasa keluar. Tapi kalau niat saja aku mengambil wuduk, saja aku mengambil air sembahyang kerana Allah, cukup mudah. Orang salim, orang tak ada penyakit, boleh niat mengambil wuduk. Orang yang daim hadas, ada penyakit istihadah ataupun dedah, boleh niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Jadi niat saja aku mengangkat hadas kecil ni boleh
tapi kena ngaji sikit. Takut sampai masa perempuan contohnya istihadah, sampai masa lelaki contohnya dedah, tak boleh nak pakai niat saja aku mengangkat hadas kecil. Mengangkat hadas kecil macam mana? Hadas kecil, daun istihadah sentiasa keluar, hadas kecil, air kencing sentiasa keluar, maka tidak sah niat mengangkat hadas kecil. Macam sekarang ni, dia mengambil wuduk, dalam keadaan dia wuduk masih lagi ada, dia hanya berhadas besar. Niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, tak sah sebab dia masih lagi belum berhadas kecil. Begitulah juga dengan orang yang tajdid wuduk. Ni bicara dalam bab niat wuduk dahulu. Orang tajdid wuduk, orang yang memperbaharukan wuduk. Apabila sudah sembahyang, nak sembahyang yang lain, sunat ambil wuduk baru. Sebab di awal Islam, satu wuduk, satu fardu sahaja. Nak sembahyang isyak, wuduk maghrib tak batal lagi, tak boleh pakai dah di awal Islam. Kemudian hukum tu dinasahkan, dibatalkan dengan bahawa dengan air sembahyang tadi, banyak mana fardu sekalipun boleh sembahyang selagi belum berhadas kecil. Tetapi walaupun satu wuduk tu boleh pakai banyak fardu, tapi kalau sembahyang dah sunat kita tajdidkan wuduk, kita perbaharukan wuduk. Pada ni perbaharukan wuduk ni dengan makna wuduk asal ada, bukan batal. Perbaharukan wuduk ni bukan macam perbaharukan rotek. Perbaharukan rotek mati, habis dah, barulah kita perbaharu dah. Perbaharukan wuduk asal ada lagi, tak mati lagi, hidup lagi wuduk tu, ada lagi. Ada orang faham perbaharukan wuduk ni batal dulu hak ada, barulah perbaharu. Tu tak masuk perbaharukan wuduk. Tu wuduk ada lagi, bukan bagi dia bukan kata batal baru perbaharu wuduk. Wuduk ada lagi, kemudian wuduk yang lain. Hak ni hak Nabi kata man tatahhara ala tuhrin falau asyr hasanah ni. Man tawadda'a ala tuhrin falau asyr hasanah, Nabi kata sesiapa yang berwuduk ketika dia masih lagi suci daripada hadas kecil, dia dapat 10 kebajikan. Dia berwuduk, Nabi kata dalam keadaan dia masih lagi suci daripada hadas kecil, dia dapat 10 kebajikan. Dia panggil nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Wuduk asal masih lagi ada bercahaya, dia tambah wuduk yang kedua. Sebab wuduk asal dia sudah solat, wuduk asal belum solat tidak ada tajdid wuduk. Wuduk asal dia solat dah, nak solat lain pula, sunat perbaharukan wuduk. Sunat kita perbaharukan wuduk. Ketika kita berwuduk kali yang kedua, wuduk pertama masih lagi ada, tidak sah kalau niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Sebab wuduk pertama masih lagi ada, dia belum berhadas kecil. Contoh ni, dia belum berhadas kecil, dia ambil wuduk sebagai sunat ketika perlu mandi, dia niat saja aku mengangkat hadas kecil, tidak sah lah wuduk tu, sebab dia belum berhadas kecil. Jadi dia wuduk ada lagi. Dia pun ambil wuduk yang kedua, dia niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, dia belum berhadas kecil, maka niat wuduk tu tidak sah. Mana wuduk kedua, wuduk sunat tak ada, wuduk asal ada, boleh sembahyang lagi. Sekarang wuduk asal ada, tapi dia solat dah dengan wuduk tu, dia pun nak perbaharukan wuduk yang kedua. Tiba-tiba dia niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Sah dak wuduk yang kedua niat seumpama tu? Wuduk tajdid, wuduk perbaharu niat sama, tidak sah. Maka wuduk kedua dia tak ada, berarti wuduk sunat dia tak dapat. Tapi wuduk pertama masa lagi ada boleh solat. Tapi wuduk sunat dia tak dapat lah. Dia tak dapat asyru hasanat. Nabi kata 10 kebajikan dia tak dapat. Sebab wuduk kedua tidak sah, sebab dia niat saja aku
mengangkat hadas kecil kerana Allah, walahal dia belum berhadas kecil. Nak cerita situ je. Jadi sekarang dia berhadas besar, berjunub, tapi dia tidak berhadas kecil. Tapi dia tetap sunat berwuduk sebagai sunat wuduk, sebagai sunat mandi. Sunat ketika mandi, dia kena niat saja aku menunaikan sunat mandi kerana Allah, ataupun mudah-mudah saja aku ambil wuduk kerana Allah. Itu mudah. Hak biasanya berlaku orang yang berjunub, berhadas besar serta berhadas kecil. Kena niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, ataupun niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Jadi niat mengambil wuduk ni hak simple. Jadi hak budak-budak kita sekarang ni belajar niat wuduk saja aku mengambil wuduk kerana Allah, ataupun saja aku mengambil air semai kerana Allah. Okeylah. Senang gitu. Tapi tidak salah. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, tidak salah. Tapi ada ketika tidak sah berwuduk dengan niat saja aku mengangkat hadas kecil. Mana contoh tidak sah? Orang daim hadas, orang istihadah dan orang dedah. Mana yang tidak sah niat mengangkat hadas kecil? Wuduk dia masih lagi ada. Sekarang ni dia nak mandi wajib, tapi wuduk masih lagi ada. Dia pun ambil wuduk, tiba-tiba niat mengangkat hadas kecil. Tidak sah. Sebab dia belum lagi berhadas kecil. Faham tak? Tu kita balik kepada bicara hak niat ketika berwuduk. Niat wuduk kita tu. Tapi dalam kitab kita ni didatangkan 9 tak silap lafaz niat wuduk, 9. Tapi hak masyhur kita 2. Saja aku mengangkat hadas kecil, dan satu laginya saja aku mengambil wuduk, saja aku mengambil air sembahyang kerana Allah. Tapi orang tua memang niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Tak payah ubah niat ni. Dah orang tua-tua ni dia payah, dia nak kena niat hak sama-sama. Faham tak ni? Tak payah ubah niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana, tak perlu ubah. Tapi kena ingat, niat ni kalau istihadah tak boleh pakai niat ni. Kalau kecil dedah tak boleh pakai niat ni. Kalau wuduk berbaharu, wuduk asal masih lagi ada, tapi solat dah nak perbaharukan wuduk, nak wuduk kali kedua untuk dapat nur ala nur, cahaya atas cahaya. Wuduk pertama bercahaya lagi sebab dia belum batal. Tiba-tiba kita tindih pula dengan wuduk yang kedua, cahaya atas cahaya. Sama, jangan niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana belum lagi berhadas kecil. Itu nak kena ingat. Tak perlu ubah niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, tapi kena ingat. Tapi kalau malas nak ingat, hak mudahnya saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Itu hak lebih mudah. Jadi sekarang ni bicara hak berkaitan dengan niat berwuduk ketika kita mandi wajib. 2 situasi. Kalau berjunub tapi masih lagi ada wuduk, niat saja aku menunaikan sunat mandi, ataupun niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Tapi hak ghalibnya orang yang berhadas besar serta berhadas kecil, niatnya saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, ataupun niat saja aku mengambil air sembahyang kerana menyingkiri berselisih dengan orang yang mewajibkan pada pendapatnya bahawa hadas kecil tidak hilang dengan sendirinya setelah mandi. Dia kenapa niat mengangkat hadas kecil juga? Walahal kita mandi wajib, terangkat hadas besar, terangkat hadas kecil, tak perlulah niat mengangkat hadas kecil wuduk ni. Sebab memang ada pandangan, ini pandangan taif lah, orang yang mandi wajib terangkat hadas besar, hadas kecil tidak terangkat. Hadas kecil tidak terangkat, maka persoalan ketika mandi wajib dia sentuh kemaluan menyebabkan batal wuduk. Tak ada. Wuduk dia tak ada pun. Pandangan taif. Orang yang mandi wajib
Niat mengangkat hadas besar hanya terangkat hadas besar sahaja. Wuduknya tak masuk. Ketika dia mandi wajib, dia tidak sentuh kemaluan. Sentuh kemaluan pun wuduk kamu tak ada. Sebab kamu mandi wajib, bukan kamu ambil wuduk. Mandi wajib ni mengangkat hadas besar. Wuduk ni mengangkat hadas kecil. Kalau terangkat hadas besar, hadas kecil sekali lah. Itu pandangan muktamad. Satu pandangan, tidak. Mana mandi wajib hanya terangkat hadas besar. Hadas kecil tidak masuk. Maknanya walaupun ketika mandi wajib tidak sentuh kemaluan sekalipun, nak semayang tetap wajib ambil wuduk baru. Ini satu pandangan. Ini pandangan daif. Tapi pandangan muktamad, kita mengangkat hadas besar, terangkat hadas besar secara automatik, terangkatlah hadas kecil. Dia gitu. Tapi kita ni terangkat hadas kecil, tapi kita sentuh kemaluan ketika mandi wajib. Hadas kecil yang terangkat tu kembali berhadas kecil. Ni hak kita. Masa mandi wajib, kita niat tak ada mengangkat hadas kecil. Kita tak ada niat mengambil semayang. Kita hanya niat mandi wajib. Kita hanya niat mengangkat hadas besar. Terangkat hadas besar pandangan muktamad, wuduk boleh secara automatik. Hadas kecil terangkat secara automatik. Kalau hadas besar terangkat, hadas kecil tak terangkat. Itu pandangan yang muktamad. Tapi goliknya, kita pergi sentuh kemaluan ketika meratakan air, kita kembali berhadas kecil. Nak semayang, wajib kena ambil wuduk lain. Hal tak biasa berlaku kepada kita. Habislah. Kita ambil sepetok lagi. Ini tajuk dia bukan sama. Tajuk yang sama lah. Petok yang kedua tu masuk kepada perkara yang disunat ketika mana sunat yang lain. Walau ahdasa ba'dartifai janabati a'dha'il wudu lazimahul wudu'u murattaban bin niyyah. Bila wuduknya batal, setelah semua anggota wuduk dimandikan, ia wajib wuduk lagi saya tertik dengan niat. Ayat kita macam mana? Faham? Bila wuduknya batal, setelah semua anggota wuduk dimandikan. Apa makna dia? Bila wuduknya batal, setelah semua anggota wuduknya dimandikan. Faham? Anggota wuduk dimandikan. Mana apa anggota wuduk dimandikan? Kan kita mandi wajib kan? Kena muka, kena tangan, kena kepala, kena kaki. Maknanya anggota wuduk kita sudah dimandikan. Itu maksud dia. Kita mandi wajib. Bukan ambil wuduk ni. Tapi masa kita mandi wajib, air kena di muka, air kena di tangan. Ketika mandi wajib, kena di kepala, kena di kaki. Maknanya anggota wuduk kita sudah dimandikan. Ayat terjemahan. Hak mudah ni adalah hak Arab ni. Walau ahdasa, dan jikalau berhadas ia, berhadas wuduk batal. Ba'dartifai janabati a'da'il wudu, selepas terangkat janabah pada anggota wuduk. Terangkat hadas besar di anggota wuduk, dia mandi wajib. Maka terangkat hadas besar di muka, anggota wuduk. Terangkat hadas besar di tangan, anggota wuduk. Terangkat hadas besar di kepala, anggota wuduk. Terangkat hadas besar di kaki, kaki anggota wuduk. Terangkat hadas besar, terangkat hadas kecil. Sebab apa? Muka, tangan, kepala, kaki adalah anggota wuduk. Tapi sekarang ni mengangkat hadas besar. Terangkatlah hadas kecil bersekali dengan hadas besar di muka, di tangan, di kepala, di kaki. Tiba-tiba berhadas, sentuh kemaluan. Ini maksud dia. Wajib oleh berwudu, hal keadaan tertik serta dengan niat. Mana kena wudu betul-betul lah. Kita mandi wajib, muka, tangan, kepala, kaki, anggota wuduk telah diratai oleh air mandi wajib.
terangkat hadas besar di muka dan hadas kecil, terangkat hadas besar di tangan dan hadas kecil, di kepala dan kaki terangkat hadas besar dan hadas kecil. Tiba-tiba disentuh kemaluan, dia wajib berwuduk yang baru, hal keadaan tertib serta dengan niat. Kenapa sebut tertib? Kenapa sebut niat? Sebut dah sebelum ni. Terangkat hadas kecil ketika terangkat hadas besar, syarat tertib ke tak? Tak syarat tertib. Saya sebut melepaskan. Dia mandi wajib daripada kaki. Dia sejuk, dia mandi daripada kaki. Maka terangkatlah hadas kecil di kaki. Dia niat mandi wajib ni. Terangkat hadas kecil di kaki. Terangkat hadas kecil di kaki macam mana? Muka, tangan, kepala. Dia tak ada tertib wuduk. Ketika terangkat hadas kecil, automatik dia hadas besar dan tidak perlu pada niat. Wuduk tak perlu pada niat. Kan kita wuduk kan ada 6 rukun. Tetapi wuduk yang terhasil secara automatik ketika terangkat hadas besar, tak syarat tertib, tak syarat niat. Tak ada niat-niatnya. Sebab kita niat mandi wajib, tak ada niat saja aku mengambil wuduk, tak ada niat saja aku mengangkat hadas kecil, tak ada. Wuduk terhasil tanpa niat, wuduk terhasil tanpa rukun tertib. Tetapi selepas habis anggota wuduk, terangkat hadas kecil, berhadas, dia kena wuduk macam biasa. Wuduk macam biasa macam mana? Kena ada niat dan kena tertib. Tu saja nak ceritanya. Adapun wuduk yang terhasil secara automatik ketika mandi wajib, memang tak ada niat. Niat kita saja aku mandi wajib kerana Allah, saja aku makan hadas besar kerana Allah. Wuduk tu automatik je. Ketika terangkat hadas kecil secara automatik, ketika terangkat hadas besar, ada rukun tertib ke tak? Tidak ada rukun tertib. Tapi sekarang ni terangkat dah hadas kecil. Ketika kita meratakan tubuh, muka, tangan, kepala, kaki, anggota wuduk, sudah terangkat hadas besar, automatik terangkat hadas kecil. Tiba-tiba berhadas, sentuh kemaluan, kentut contohnya. Dia wajib berwuduk serta dengan rukun tertib serta dengan rukun niat. Hati nak cerita. Kerja dia payah. Payah. Kalau payah minggu depan pula kita ulang sekali lagi. Kalau payah ada apa-apa. Dan ni kita malam dah ni, waktu cukup dah. Kalau payah minggu depan kita ulang pula. Sebelum kita baca dulu hak sunat wuduk di bawah ni, kemudian ulang balik hak terdahulu. Kalau agak payah gitu jelah. Fata'ahudu ma'atifa kal uzuni wal ibti wasurrati wal muki wa mahalli syakkin. Ini sambungan perkara-perkara yang disunatkan ketika kita mandi wajib. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.